Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nushifa binti Noraya, nombor matrik PB23161. Assalamualaikum, saya Intan Amira Nabila binti Muhammad Amin, nombor matrik PA23053. Pengenalan. Ilmu etika dan peradaban amat penting untuk dipelajari dan dihayati bagi menjadi individu yang berpegang teguh pada nilai kehidupan yang betul dan memiliki tingkah laku yang baik. Seterusnya, membawa kesejahteraan kepada negara bangsa. Penghayatan terhadap etika dan peradaban dapat menjadikan masyarakat Malaysia lebih mengenali dan memahami asal-usul adab, adat istiadat dan adab resam masyarakat di Malaysia. Kesemua ini telah diwarisi dari generasi terdahulu sampailah hingga kini dan menjadi asas kepada etika dan peradaban tempatan pada masa kini. Proses pembentukan etika dan peradaban ini telah melalui tempoh yang panjang, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Perbincangan yang berkaitan tentang 6 konsep iaitu adab, ada istiadat, ada resam, etika, etos dan etiket melalui unsur masa akan dilakukan bagi memberi kefahaman mengenai penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okey, Konsep yang pertama ialah adab. Adab ni ialah tingkah laku atau perbuatan menunjukkan kebaikan. Dari segi bahasa pula, bahasa yang dituturkan dengan sopan. Adab ni terbahagi kepada dua, iaitu adab yang sopan dan adab yang kurang sopan. Adab yang kurang sopan ni contohnya kita kurang hajar, cakap kasar. Konsep yang kedua ialah adab resam, iaitu di mana tata tertib dan tata cara etnik di Malaysia ni. Adat menjadi kebiasaan sesuatu kaum. Etnik di Malaysia ni contohnya etnik Melayu, Cina, India, Sikh, Siam, Bumiputra, Sabah dan Sarawak. Kesemua etnik ni mempunyai adat resam masing-masing. Konsep yang ketiga pula, adat istiadat, iaitu berbagai-bagai adat dan kebiasaan diikut menyambut peristiwa, contohnya peristiwa upacara pertabalan, perkhidmatan dan peraturan. Okey. Sini kita kena faham adat resam etnik lain juga supaya kita dapat hormati antara satu sama lain. Dia dapat hormat kita, kita pun dapat hormat dia. So kat sini kita dapat menjaga hubungan harmoni antara individu, keluarga, komuniti, terutamanya jiran-jiran kita. Dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik adalah tidak mungkin untuk kita mengelakkan diri kita daripada untuk tidak berkomunikasi dengan mereka. Bayangkan kalau kita pergi kerja pun hari ni, kita dalam tempat kerja kita pun ada je berbilang kaum. Ada Cina, ada India. Bukannya semua Melayu, semua Cina, semua India. Makna etika. Makna etika ni dari segi umumnya ialah prinsip etika atau prinsip moral atau nilai-nilai akhlak. Dalam maksud dari segi sosiologi pula ialah satu standard betul atau salah yang menerangkan apa yang perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar dan atau apa yang salah. Tanggungjawab, faedah kepada masyarakat atau sifat baik. Dari segi makna menurut Kamus Merriam-Webster, the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation, a set of moral principle, the principle of conduct governing an individual or a group professional ethnic. Dari segi moden pula ialah prinsip akhlak moral dan nilai baik dan dizahirkan melalui tingkah laku tanpa perlu disuruh. Etos. Makna etos dari segi umumnya ialah membuktikan ciri atau sifat sesuatu bangsa yang mengandungi personaliti dan jati diri seseorang. Dari segi bahasa pula ialah ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain.
Dari segi sosiologi pula ialah satu ikhtiar untuk membina bangsa berlandaskan latar belakang individu, keluarga dan masyarakat. Konsep etos bangsa atau erti kata lain etos nasional bangsa Malaysia. Okey. Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1992 dia menggambarkan ciri-ciri bangsa Malaysia yang bersatu menjelang tahun 2020. Ini kerana ia dapat membina nilai asas dan adat, memberi panduan hukum atau normatif kepada sesebuah masyarakat. Ia juga mempunyai ikatan kuat yang menjadikan asas utama dalam masyarakat. Dan mengambil kira bentuk ikatan kaum yang terjalin dalam masyarakat pelbagai etnik. Ini menyebabkan berlakunya proses pengukuhan dan pembangunan negara dan bangsa. Definisi yang terakhir ialah definisi etiket. Etiket ni ialah adat dan peraturan, bukan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam profesi tertentu. Etiket ni ia merupakan istilah moden. Dalam istilah tradisionalnya atau istilah lama-lama, kita guna ada istiadat. Ia kerap kali digunakan pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang, kita banyak guna perkataan etiket dalam konteks organisasi atau institusi. Ia merupakan garis panduan berkaitan protokol dan etiket sosial dalam sesuatu majlis. Zaman pra-kolonial. Zaman ini ialah di mana zaman sebelum negara dijajah oleh Eropah dan belum lagi dikenali sebagai Malaysia. Ketika wujud dalam tingkah laku serta kehidupan seharian sama ada dalam bentuk formal ataupun tidak formal. Zaman pra-kolonial ni memperhatikan adab sopan yang tinggi. Contohnya, berjabat tangan dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Perlakuan-perlakuan ini merupakan sebahagian daripada adab susila yang diperhatikan dari zaman dulu lagi sampailah zaman sekarang masih diterapkan. Contohnya kalau kita nak pergi sekolah, anak-anak mesti nak salam ibu bapa. Proses migrasi yang berlaku dalam wilayah alam Melayu pada masa ini menjadikan adab, adat istiadat dan resam bertapak dengan mantap. Okey. Kolonial. Kolonial ini ia merupakan zaman negara dijajah. Etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan dan lain-lain. Dalam sistem pemerintahan, pelaksanaan sepenuhnya adalah mengikut acuan pemerintahan kolonial pada masa itu. Malahan cara menghormati, berjabat tangan, memberi salam dan sebagainya adalah mengikut etika formal kolonial. Budaya masyarakat barat telah diserap sepenuhnya dalam masyarakat tempatan. Contohnya kalau kita tengok sekarang, kalau kebanyakan daripada kita cara makan menggunakan sudu, garfu, tidak menggunakan tangan lagi. Pada zaman kolonial ni juga berlaku kemasukan etnik Cina dan India yang turut membawa nilai adat resam yang tersendiri. Penghijrahan masyarakat Cina ni ke tanah Melayu daripada abad ke-3 Masihi lagi. Waktu tu penjajahan British sekitar abad ke-19 menyebabkan populasi etnik Cina ni semakin banyak. Kedatangan mereka disebabkan berlakunya pergolakan politik, bencana alam dan populasi yang padat sangat, terutamanya kat bahagian China Selatan. Di samping tu mereka datang ke Malaysia, ke tanah Melayu juga disebabkan oleh pekerjaan waktu itu. Pekerjaan yang banyak sangat yang ditawarkan oleh British. Kedatangan masyarakat India ke tanah Melayu juga semakin banyak pada tahun 80-an hingga 90-an.
bagi memenuhi tuntutan pasaran getah British ke Eropah Barat. So kat sini kita tahu banyak orang-orang India banyak duduk dekat estate. Majoriti mereka datang dari India Selatan dan terdiri daripada keturunan Sabteni, Singh dan Tamil. Sebagaimana masyarakat Cina, komuniti India, mereka juga berpegang teguh pada agama masing-masing. Contohnya macam Hindu, Buddha. So kat sinilah kita bertukar budaya dengan mereka. Pasca kolonial ni pula ialah era moden, di mana akhlak-akhlak dan nilai murni dalam masyarakat dititik beratkan. Ini semua terkandung dalam Wawasan 2020, iaitu di mana menerima informasi dan penggabungan gaya dan versi etika secara langsung atau tidak langsung melalui teknologi. Nilai etika bercampur baur wujudnya dalam peristiwa formal dan tidak formal dalam kehidupan hari ini. Jadinya, perubahan dikembang luas globalisasi teknologi ICT. Disebabkan berlakunya perubahan dalam era zaman sekarang, di mana daripada zaman dijajah tiba-tiba pergi ke era moden, menyebabkan banyak bahasa-bahasa lain diterapkan dalam bahasa Malaysia. Contohnya bahasa Inggeris bercampur dengan bahasa Melayu, bahasa Cina bercampur dengan bahasa Melayu, bahasa India bercampur dengan bahasa Melayu, menyebabkan berlakunya cara percakapan bahasa rojak, bahasa pasar, bahasa dan sebagainya. Perubahan ini menyebabkan kemerosotan adab dan etika. Oleh itu, pada zaman era moden ni, kita amat menitik beratkan adab, etika, adat resam dan keenam-enam konsep utama. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia yang pertama iaitu melalui sejarah. Tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah. Orang Melayu merupakan penduduk asal tanah Melayu, manakala orang India dan Cina dimasukkan ke tanah Melayu untuk dijadikan buruh. Buruh Cina dibawa masuk oleh majikan, manakala buruh India dibawa masuk oleh kangani atau penyelia. Hal ini telah diterangkan mengapa terdapat 3 bangsa utama di Malaysia dan pelbagai adat resam yang boleh dipelajari oleh kita semua. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia yang kedua iaitu melalui struktur sosial. Masyarakat Malaysia boleh dibahagikan kepada 2 golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja dan pembesar bagi struktur sosial tradisional, manakala kelas atas dan kelas menengah bagi struktur sosial moden. Golongan diperintah pula terdiri daripada rakyat biasa dan hamba bagi struktur sosial tradisional, manakala kelas pekerja dan kelas bawahan bagi struktur sosial moden. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia yang ketiga iaitu melalui biografi, riwayat masyarakat berkenaan. Tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan biografi riwayat masyarakat berkenaan. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah contohi teladan yang ditunjukkan oleh Tunku Abdul Rahman seperti sikap beliau yang sentiasa menunjukkan nilai murni, tidak kira di mana dan dalam keadaan apa yang sedang beliau lalui, seperti sikap beliau yang mewujudkan kerjasama dan toleransi antara kaum yang ada di Malaysia. Penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat iaitu individu, keluarga, komuniti dan masyarakat lokal dan global. Yang pertama iaitu individu. Kita dapat menjaga tingkah laku, kemuliaan hati,
kawalan emosi, cara pemikiran yang menyeluruh. Yang seterusnya, peringkat keluarga, kita berjaya mewujudkan suasana mesra, aman, harmonis dan lain-lain. Dan terakhir sekali, komuniti dan masyarakat dapat mewujudkan masyarakat harmoni dan progresif. Penghayatan etika dan peradaban mengikut masyarakat, negara dan pasaran. Sebelum kita pergi lebih lanjut, biografi negara dapat dilihat melalui faktor masyarakat, negara dan pasaran. Biografi masyarakat dan beretika mempunyai peradaban yang baik dan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan baik serta dihormati dan disegani oleh semua masyarakat dan semua negara. Masyarakat mempunyai peradaban yang tinggi, dapat mencorakkan pemerintahan dan kehidupan yang hebat pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Biografi negara yang baik membolehkan hal perekonomian melibatkan pasaran berkembang pesat dan memberi impak positif kepada negara luar untuk terlibat dengan pelaburan Malaysia. Ia juga memberi impak yang baik kepada rakyat Malaysia. Etika dan peradaban dalam masyarakat adalah penting bagi individu untuk hidup dan menyedari perbezaan antara nilai yang baik dan buruk. Menyedari nilai-nilai ini di Malaysia adalah penting untuk menjadikan setiap masyarakat sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan kukuh dari segi moral. Nilai peribadi, etika dan peradaban adalah penting bagi setiap individu dan harus dijunjung dan diajar oleh semua orang. Etika seperti disiplin, rajin, tekun, jujur, amanah dan lain-lain adalah modal insan bagi mana-mana bangsa. Di Malaysia, etika boleh dicapai apabila masyarakat mengimbangi kehidupan seharian dengan penerapan nilai moral dan etika yang kukuh. Setiap orang yang mengenali diri mereka sendiri dan memahami kedudukan mereka dalam kehidupan harus menjadi peserta yang baik dalam projek etika Malaysia. Semua pencapaian dan matlamat seperti kebebasan, kebijaksanaan, keberanian, kesihatan dan kedamaian boleh dicapai melalui pelaksanaan etika. Setiap individu harus menjadi ejen transformasi dan evolusi untuk menjadi masyarakat yang dapat mengembangkan nilai-nilai etika secara keseluruhan dengan cara menggabungkan aspek fizikal, intelek dan rohani. Pendekatan ini dapat membina jaringan serta hubungan baik sesama manusia, alam sekitar dan pencipta. Bagi konteks negara pula, kejayaan dan kegemilangan sebuah negara adalah faktor kecemerlangan dalam sektor pendidikan, kurangnya sikap tidak berintegriti dan kurangnya penghayatan etika dan peradaban. Kejayaan dan kegemilangan sebuah negara adalah gejala negatif yang terhasil daripada kurangnya penghayatan dan etika peradaban. Usaha daripada semua pihak adalah penting dalam memastikan negara berada dalam keadaan yang bersih dari segi pengurusan dan pentadbiran. Rukun negara merupakan paksi kepada perpaduan masyarakat sebagai kaum. Perpaduan yang lebih kukuh dalam kalangan masyarakat di samping kehidupan demokratik dan kemakmuran dapat dirasai secara adil, jujur dan seksama berpunca daripada kepercayaan dan pegangan yang disematkan dalam jiwa secara bersama. Generasi muda dan bakal pemimpin masa hadapan negara perlu menghayati etika untuk mempertahankan nilai murni untuk dijadikan pegangan hidup. Sehubungan itu, urus tadbir negara dapat dilaksanakan dengan telus bagi membentuk peradaban yang baik. Asas-asas tingkah laku beretika bukanlah merupakan perkara baru bagi masyarakat timur. Prinsip-prinsip seperti kebolehpercayaan, kehormatan, kepertanggungjawaban dan banyak lagi diterima pakai sebagai landasan etika di seluruh negara. Yang terakhir sekali iaitu konteks pasaran. Pasaran merupakan permintaan atas sesuatu barang yang penting sebagai pemangkin pembangunan ekonomi sesebuah negara. Pasaran yang cekap adalah pentingnya membina kejayaan sesebuah tamadun dan peradaban. Permulaan bagi pasaran seharusnya memerlukan kepada sumber modal insan, organisasi dan institusi yang berkualiti dan berdaya saing.
Mana-mana pihak yang bertingkah laku tidak menepati etika akan memberi impak yang besar dan dominan kepada sesebuah negara dan peradaban. Fenomena dunia tanpa sempadan dan jaringan bebas maklumat yang lahir disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi akan memberi implikasi dari segi etika dan moral. Nilai-nilai dalam kalangan masyarakat terhapus sedikit demi sedikit, akhirnya memberi kesan terhadap produktiviti dan kualiti kerja. Pada tahun 2016, Muhammad Effendi dan Junaidi menyatakan bahawa kejayaan negara Jepun adalah disebabkan oleh etika kerja yang tinggi seperti rajin dan gigih. Nilai dan etika kerja yang baik dapat menterjemahkan hasrat, misi dan visi negara seperti pembentukan negara maju selari dengan perpaduan. Kemajuan sesebuah dari pelbagai aspek akan menggunakan lagi pasaran global. Secara kesimpulannya, etika dan peradaban perlu dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian pelajar bagi membentuk jati diri yang kukuh. Jadi, sebagai seorang pelajar, kita kena sematkan etika ni dalam diri kita. Pendedahan terhadap konsep pengaruh tentang peradaban merupakan langkah awal dan memberi kefahaman dan penghayatan terhadap etika dan peradaban Malaysia sentiasa mengalami perubahan, iaitu berevolusi dari era pra-kolonial sehingga pasca-kolonial. So, topik ni dapat memberikan kefahaman tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dalam usaha meningkatkan dan memantapkan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Sekian, terima kasih.